Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera diucapkan kepada anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian dan sesiapa juga yang sedang mengikuti program ini sekarang. Bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana diberikan peluang dan kesempatan untuk kita mengisi ruang masa ini dalam tuition online Perlis Mengaji Fasa ketiga untuk subjek Bahasa Melayu STPM. Baik, tuition ini dikenalikan oleh Majlis Agama Islam Perlis dan Jabatan Agama Islam Perlis dengan kerjasama Kerajaan Negeri Perlis dan Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Terlebih dahulu, cikgu perkenalkan diri. Nama cikgu ialah Cik Bahagia binti Mak Arsyad dari Pusat Tingkatan 6 MUP 2 SMK Syed Alwi. Baik, apa khabar semua? Semoga tiasa bersiap sedia terhadap pelajaran. Walaupun hari ini sudah masuk hari ke-44, kita bercuti kerana wabak COVID-19. Baik, alhamdulillah. Hari ini cikgu ingin berkongsi ilmu tentang Bahasa Melayu semester 2. Kodnya ialah 91-2. Kita mulakan dengan sukatan pelajaran sebab kemungkinan pada ketika ini mungkin ada waris atau ibu bapa yang bersama dengan kita. Baik, kalau kita lihat di sini ada 4 bahagian yang perlu dipelajari oleh calon-calon. Bahagian pertama ialah morfologi. Di bawah itu ada 4 subtopik atau tajuk, iaitu yang pertama definisi bidang morfologi, yang kedua bentuk kata, ketiga golongan kata, dan keempat proses pembentukan kata. Seterusnya yang kedua, iaitu tajuk kedua, sintaksis, ada 9 subtajuk. Yang pertama definisi bidang sintaksis, yang kedua jenis dan binaan frasa, ketiga, jenis dan binaan klausa. Keempat, pola ayat dasar. Kelima, susunan konstituen ayat. Keenam, ragam ayat. Ketujuh, jenis ayat. Kelapan, bentuk ayat. Dan kesembilan, proses penerbitan ayat. Seterusnya yang ketiga, analisis kesalahan bahasa. Di sini ada 5 pecahan, iaitu ejaan, tanda baca, diksi, morfologi, sintaksis dan penanda wacana. Dan yang keempat merupakan kerja khusus yang dipanggil penulisan esei berformat. Esei ini dibuat oleh individu atau setiap pelajar yang memerlukan pelajar menulis 600 hingga 650 patah perkataan. Dan terdapat 8 kerja khusus yang wajib dilaksanakan oleh pelajar. Kalau ikut tu memang kebanyakan pelajar sudah habislah melaksanakan kerja khusus. Tapi MPN sudah beri kita peluang untuk melanjutkan penulisan kerja khusus ini. Baik. Jadi itu 4 pecahan. 1, 2, 3. Untuk 1, 2, 3 ialah yang bakal kita duduki untuk peperiksaan Bahasa Melayu semester 2 nanti. Baik. Seterusnya kita lihat format pentaksiran Bahasa Melayu semester 2. Mungkin kadang-kadang takut kamu lupa kan. Ada cuti lama tak perasan pula. Baik. Ada 2 pecahan. Kod dengan nama kertas. 912 ialah untuk Bahasa Melayu 2. Dan 914 ialah Bahasa Melayu 4 untuk kerja khusus. Baik, untuk 910 Palang 2 Bahasa Melayu 2, markahnya ialah 60, wajaran 20%. Yang ini melibatkan 60 soalan semuanya. Bahagian A ialah soalan objektif, ada 30 soalan. Kena jawab semua soalan. Okey, 30 soalan nilainya ialah 30 markah. Kemudian bahagian B ialah jawapan struktur, soalan struktur dan nilainya 21. Kemudian ditambah lagi dengan analisis kesalahan bahasa. Baik, analisis kesalahan bahasa ni nilainya 9 markah.
Jadi campur 21 campur 9, 30. Dicampur lagi dengan bahagian A, 30. Nilainya ialah 60 markah. Okey. Dalam peperiksaan, pelajar mesti jawab dalam masa 1 jam 30 minit. Seterusnya ialah 914, iaitu esei berformat ataupun kita panggil kerja khusus. Markahnya 25, wajaran ialah 8%. Jadi untuk kerja khusus ini, perlu ingat kalau kita tidak siapkan satu kerja khusus saja, maka automatik kita tidak layak mendapat markah 25 atau 8%. Jadi minta saja siapkan, selepas buka sekolah ni kita boleh sambung penulisan kerja khusus. Baik, seterusnya ialah contoh kertas soalan. Okey. Cikgu tak tunjuk semualah. Cikgu tunjuk pecahan-pecahan dia sahaja. Iaitu bahagian A 30 markah. Ada 30 soalan objektif. Melibatkan tajuk morfologi dan sintaksis. Kemudian bahagian B ada 30 markah juga. Melibatkan tajuk morfologi dan sintaksis juga. Jadi agihan soalan ini ditentukan oleh MPN. Kadang-kadang dalam soalan objektif keluar, tapi dalam soalan struktur tidak keluar soalan. Baik, seterusnya ialah bahagian akhir yang kadang-kadang dilihat macam terlepas pandang oleh calon sebab ada calon yang tidak menjawab langsung bahagian ini, iaitu analisis kesalahan bahasa yang nilainya 9 markah. Jadi itulah kita anggap bahagian ketiga-tiga bahagian yang wajib dijawab oleh semua calon, iaitu soalan objektif, soalan struktur dan analisis kesalahan bahasa. Baik, seterusnya ialah 2 pecahan yang kita sedang belajarlah. Okey, sebelum cuti dan insya-Allah lepas cuti mungkin kita sambung lagi, iaitu tajuk morfologi dan sintaksis. Jadi kebanyakan sekolah sudah selesai tajuk morfologi dan ada juga sekolah yang belum selesai tajuk sintaksis, ada yang selesai semua dan ada juga yang tidak selesai lagi lah 1-2 tajuk. Jadi pada ketika inilah kita perlu selesaikan, pada tempoh PKP inilah kita perlu selesaikanlah semua tajuk insya-Allah. Baik. Anak-anak sekalian, pada hari ini pada tengah hari pukul 12 cikgu akan fokus tentang tajuk 2.7 jenis ayat. Baik, sebelum kita meneruskan slide-slide seterusnya, kita kena tahu hasil pembelajaran. Kalau kita mengetahui hasil pembelajaran, bolehlah kita bersiap sedia dengan pelajaran atau pengajaran yang akan disampaikan oleh guru-guru. Seolah kita dapat menekalah soalan yang mungkin bakal dikeluarkan dalam peperiksaan sebenar. Baik, cikgu teruskan. A ialah mengenal pasti dan membezakan ayat mengikut jenis. Yang ni kamu kena ingat ni. Jenis ayat dalam bahasa Melayu. Okey? Dan B, membina pelbagai jenis ayat dengan betul. Yang ni bahagian ni agak jadi masalah sebab ada calon tidak berjaya, tidak mampu membina ayat dengan betul. Sebab kebanyakan ayat yang dibina tidak gramatis. Jadi apabila ayat tidak gramatis, maka jawapannya dianggap kosong ataupun tidak betul. Jadi kita kena hati-hati pembinaan ayat ini supaya kita dapat membina ayat dengan betul. Tak perlu panjang-panjang, pendek pun sudah memadai. Baik. Jadi sekarang kita perincikan tajuk 2.7 jenis ayat. Penjenisan ayat dibuat berdasarkan intonasi dan tujuan ayat itu diucapkan. Baik, dalam bahasa Melayu ada 4 jenis ayat. Rasanya tak susahlah kalau hendak dihafal ataupun hendak diingati. Iaitu yang pertama ialah ayat penyata. Baik, di sini cikgu berikan contohnya. Bunga ros itu harum. Yang kedua ayat tanya. Bunga ros itu harum. Kamu nampak tak tanda soal? Tanda soal warna merah tu. Kalau ayat tanya tidak ada tanda soal, kalau kamu buat dalam jawapan peperiksaan, dan kan soalannya tentang ayat tanya.
tapi kamu lupa ataupun tak ingat ke apa, tak tahulah, kamu tak letak tanda tanya, maka jawapan kamu dikira kosong markah sebab tak letak tanda soal. Seterusnya yang ketiga, ayat perintah. Siram bunga ros itu, macam arahan, bunyi pun macam arahan. Dan yang keempat, ayat seruan. Baik, ayat seruan ni lebih kurang teknik menjawabnya macam ayat tanya. Sebab dia ada tanda seru pada akhir ayat. Contoh ayat, wah harumnya bunga ros itu. Jadi kalau soalan bertanyakan ayat seruan, macam tadilah ayat tanya, tiba-tiba kamu terlupa letak tanda seru, maka jawapan kamu dikira kosong markah sebab tidak tepat, sebab tidak menunjukkan ayat seruan yang wajib ada tanda seru. Jadi itu cara umumlah sebelum kita perincikan setiap satu jenis ayat yang berkenaan. Jadi dapat bayang, dapat gambaran. Baik. Sekarang kita perincikan tentang jenis ayat yang pertama, iaitu ayat penyata. Baik, ayat penyata ini juga dikenali sebagai ayat berita. Kalau soalan tiba-tiba lah pengubah soalan tulis tu ayat berita, janganlah kamu terkejut ataupun jangan kamu hairan sebab nama lain bagi ayat penyata ialah ayat berita. Baik, apa maksud ayat penyata? Diucapkan untuk menyatakan atau memberitahu seseorang tentang sesuatu. Kita nak maklumkan sesuatu, kita nak maklum kepada orang tentang sesuatu perkara dan bertujuan untuk melaporkan hal tentang apa-apa saja. Dalam bahasa Inggeris kita panggil statement lah, kita nak bagi info lah, informasi. Baik, seterusnya yang keempat diucapkan dengan intonasi menurun pada akhir ayat. Dia macam slow lah sikit, akhir tu slow. Baik, ada 3 contoh diberikan di sinilah. Sebenarnya senang, tak susah pun. Baik, bina ayat paling pendek pun tak menjadi masalah. Okay. Husna pelajar di tempat cempaka. Lebih kurang macam itulah, intonasi menurun. Itu sekolah saya. Yang ketiga, pelajar itu sedang membaca buku. Jadi kita nak maklumkan kepada seseorang tentang 3 hal yang dinyatakan dalam contoh ayat ini. So itu saja ayat penyata. Jadi jangan anggap ia sangat susah untuk dipahami atau diingati. Baik, sekarang cikgu tunjukkan contoh soalan. Contoh soalan ni soalan sebenar STPM. Baik, dalam bentuk kotak, dalam bentuk kotak diberikan 2 bullet di situ, 2 item di situ. Item pertama, diujarkan tanpa mengharapkan jawapan atau gerak balas. Kedua, tujuannya adalah untuk memberitahu sesuatu. Pelajar yang cekap ni, pandai ni, rajin membaca, memang boleh teka apakah jenis ayat berkenaan. Baik, biasanya dalam masa kita menjawab soalan peperiksaan, kita kena rajinlah tanda lah atau highlight lah macam ni lah lebih kurang. Mengharapkan tanpa mengharapkan jawapan. Ataupun kita highlightkan, memberitahu sesuatu supaya kita tidak tersilap. Jangan kita tersilap. Jawab jenis ayat yang lain. Jadi bila kita tengok soalan, yang manakah ayat yang menempati ciri jenis ayat seperti penyataan di atas? Kalau pelajar yang cekap ni memang berjawab lah. Sebab nak memberitahu sesuatu kan, nak info sesuatu. Okey, kita tengoklah. 1, kedatangan mereka disambut dengan baik. Boleh agak dah. Yang kedua, mohon semua ahli tidak bertindak sendirian. Ketiga, Encik Lim mengharapkan kejayaan anaknya. Dan yang keempat, bersabarlah dengan kerenah budak-budak itu. Okey, jadi kalau pelajar yang rajin sikit kan, dia akan letaklah sebelah kotak tu penyata sebab dia nak make sure diri dia nanti dia jawab dekat item 1, 2, 3, 4 dia tidak silap lah. Sebab dia tahu dia akan cari ayat penyata. Jadi contohnya nombor 2 tu pelajar tu tahu lah itu ialah ayat perintah. Bila mereka tahu itu ayat perintah, mereka pun buat tanda palang. Tak mau jawab nombor 2. Okey. Tanda siap-siap. Nanti tersilap pula. Kemudian mereka tengok yang keempat, ayat perintah juga. So mereka buat tanda palang juga. Jadi bila kita buat tanda palang dua-dua, kita nampak
yang jelas pada penglihatan kita ialah 1 dan 3. Jadi kita akan bulatkan 1 dan 3 dan kita hitamkan pada kertas soalan objektif. Sebab ada juga dijumpai lah, pelajar ni sudah tanda jawapan betul, tapi sebab dia tak buat tanda-tanda macam kerja lah, homework sikit lah, kan, potong ke pangkah tak buat, jadi bila dibuat dalam kertas jawapan objektif sebenarnya dia tersilap menandakan hitam pada ruang yang berkenaan. Tu, jadi kita kena rajin sikit lah. Bawa lah pen highlight masuk ke dalam dewan pun tak apa. Tak kira lah warna biru ke merah ke hijau, tak kira lah. Asalkan kamu nampak kamu tanda apa. Jadi conteng-conteng kertas soalan tu tak apa. Sebab kertas soalan tu kamu akan bawa balik kan. Bukan nak bagi balik kepada pengawas peperiksaan. Baik, itu contoh cara nak jawab soalan objektif. Kena rajin. Baik, selesai ayat perintah. InsyaAllah boleh ingat. Baik, seterusnya jenis ayat kedua ialah ayat tanya. Ayat tanya ni banyak sikit. Okay? Dan popular juga dalam soalan peperiksaan. Baik, ayat tanya ini bertujuan untuk mendapatkan tindak balas atau respon, iaitu jawapan tentang sesuatu yang ingin diketahui oleh orang yang tanya. Bila orang tanya, mestilah kita kena jawab kan? Okay. Intonasinya pada akhir ayat tu agak tinggi. Dan yang ni kena ingat, wajib ada tanda soal pada akhir ayat. Tadi cikgu dah terangkan pada awalnya, kalau tidak ada tanda soal pada ayat penyata, maka markahnya kosong. Boleh? Baik, seterusnya terdapat 2 jenis ayat tanya. Yang pertama, ayat tanya tanpa kata tanya. Dan yang kedua, ayat tanya dengan unsur tanya. Yang ini kena ingat betul-betul, takut tersilap. Nanti kalau soalan tanya, ayat tanya tanpa kata tanya, kamu pergi bagi contoh ayat tanya dengan unsur tanya. Dan sebaliknya. Nanti tak mahu, kita kena tengok betul-betul. Baik, kita perincikan. Yang pertama, ayat tanya tanpa kata tanya. Yang ini sebenarnya asalnya ayat penyata. Okey? Ayat penyata asalnya. Tapi apabila kita letak tanda soal di hujung, automatik ayat penyata itu bertukar menjadi ayat tanya. Cuba tengok contoh nombor 1. Mereka pelajar sekolah itu, ni ayat penyata lah. Tiba-tiba kamu letak tanda soal, terus jadi ayat tanya tanpa kata tanya. Mereka pelajar sekolah itu, ataupun Datuk sakit, tu ada nada dah, itu nasi dia. Jadi kalau jawapan macam ni, dijawab dengan betul, maka dapatlah markah. Dan juga, ingat boleh juga ada letak kah. Contohnya, pelajar itukah mereka, sakitkah Datuk? Tapi biasanya kita ni diberi pilihan untuk tulis contoh ayat. Jadi biasanya pelajar akan jawab yang bahagian pertama lah. Mereka pelajar sekolah itu ataupun Datuk sakit. Jaranglah mereka letak kah, takut silap kan. Okey, itu contoh ni. Tanpa kata tanya. Tak ada sebarang kata tanya apa. Asalnya, ingat, asalnya ayat perintah, ayat penyata, minta maaf. Asalnya ayat penyata, tapi kita letak tanda soal, jadinya ayat tanya tanpa kata tanya. Seterusnya, yang kedua, ayat tanya dengan unsur tanya ada 3. Yang ni bahaya ni sebab ada 3. Takut tersilap hafal lah, tersilap ingat. Yang pertama, ayat tanya dengan kata tanya. Yang ni dia ada bagaimana, bila, berapa, kenapa atau kenapa. Kamu hafal satu cukuplah. Kalau kamu susah nak hafal banyak-banyak, takut keliru ke, takut jadi cacat marbah, hafallah bagaimana. Mana-mana lah. Bagaimana ke, bila ke, mana-mana. Yang kamu rasa mudah. Jadi, kadang-kadang cara otomatiknya kamu akan tahu kata tanya yang lain. Okey? Kadang-kadang pelajar buat macam ni, 5W1H. Tapi hati-hati dalam 5W1H tu, what, why, when, why tu kan. Atau how tu kan. Tu. Tapi hati-hati sebab ada sedikit sebenarnya tak masuk dalam ayat tanya dengan unsur tanya lah. Okay, kita tengok, kita nampak. Baik, contohnya, kesihatan kamu bagaimana? Atau bagaimanakah kesihatan kamu? Yang kedua, peperiksaan akhir bila? Bilakah peperiksaan akhir? Baik, untuk binaan ayat tanya ini, tolong hati-hati. Sebab penggunaan kah tu yang selalu pelajar terlepas pandang atau tersilap. Binaannya macam ni, kesihatan kamu bagaimana? Jadi tidak ada tanda kah.
Tapi apabila kamu hendak gunakan kah, kamu kena guna pada awal ayat. Bagaimanakah? Baru betul. Kadang-kadang kalau kamu jawab macam ni lah, ini salah. Kesihatan kamu bagaimanakah? Salah. Atau bagaimana kesihatan kamu? Itu yang salah binaan ayat tanya lah. Ingat, kah apabila hendak gunakan, pastikan di hadapan ayat atau awal ayat. Boleh? Hati-hati ya, cikgu dah tanda merah tu, mesti kamu nampak kan? Baik, seterusnya yang kedua, ayat tanya dengan kata ganti nama diri tanya. Yang ni tak susah sebenarnya. Yang ni kita dah belajar dalam golongan kata, iaitu di bawah kata nama. Di bawah kata nama tu kan ada pecahan, antaranya kata ganti nama ditanya. Jadi tentulah kita ingat kan, iaitu apa, siapa, mana. Ada lupa apa? Apa, siapa, mana? 3 saja kata ganti nama ditanya. Okey, di sini cikgu bagi 3 contoh ayat lah. Bungkusan itu apa? Apakah bungkusan itu? Lelaki itu siapa? Siapakah lelaki itu? Dan yang ketiga, budak itu mana? Manakah budak itu? Jadi kalau jumpa apa, siapa, mana, automatik kamu kena tahu, kena kenal. Ia ialah ayat tanya dengan kata ganti nama diri tanya. Jelas? Baik, C. Yang ni pun bermasalah juga sebenarnya. Ayat tanya dengan frasa sendi nama tanya. Pastikan ada kata sendi dalam tu. Barulah dia jadi frasa sendi nama tanya. Sebenarnya banyak. Di sini cikgu tunjukkan dari mana, di mana, ke mana, dengan siapa, untuk siapa, sejak bila, seperti mana dan lain-lain. Sebab banyak. Jadi nak mudah tu kita hafal yang mudah lah. Biasanya pelajar hafal yang simple-simple aja, yang mudah aja. Dari mana, di mana, ke mana. Itu aja. Sebab soalan STPN ni dia nak satu contoh ayat saja, tak banyak. Okey? Baik, cikgu bagi 3 contoh ayat di situ. Kamu datang dari mana? Okey? Atau dari manakah kamu datang? Yang kedua, hadiah ini untuk siapa? Untuk siapakah hadiah ini? Dan yang ketiga, dia tidak hadir sejak bila? Atau sejak bilakah dia tidak hadir? Nanti cikgu nampak, cikgu nak tunjuk ni cara penulisan kah tu duduk di mana. Supaya kamu dapat perhati, jangan tersilap pula. Nak tulis kah tu, partikel kah tu. Sebab kalau salah tulis, jawapan kamu tu tidak diterima, kosong markah. Okey, sekarang jelaslah 3 jenis ayat tanya dengan kata tanya. Baik, so cikgu turunkan dalam bentuk carta alih lah, peta minda atau kita panggil peta I-10 lah. Supaya pelajar yang dia ni malas ke ataupun tengok buku rujukan tebal sangat, takut dah nak baca. Jadi seelok-eloknya pelajar yang macam ini, yang takut tu, yang tergabra tengok buku rujukan tebal, baiklah kamu buat dalam bentuk carta alih atau peta minda supaya kamu dapat hafal, dapat ingat dengan mudah. Jadi saat-saat sebelum pembiasaan tu, seminggu 2 tu, kamu dah rasa takut tengok buku tebal sangat, kamu boleh tengoklah carta alih yang telah dibuat oleh kamu lah. Kalau rasa carta alih cikgu tak cantik, kamu buatlah sendiri bagi cantik. Okey, jadi situ kita turunkan ayat tanya dengan unsur tanya. Yang tadi lah. Yang tadi ni cikgu turun balik dalam bentuk carta alih. Okey? Jadi kamu buatlah macam mana sekalipun, asalkan kamu faham. Jadi pada kotak pertama tu ayat tanya dengan kata tanya, cikgu bagi jenis-jenis kata tanya. Kemudian di bawah tu ialah contoh ayat. Bahagian kedua pun macam tu jugalah. Okey. Jadi carta alih sengaja ditunjukkan supaya kamu dapat gambaran kalau kamu susah sangat, sukar sangat ataupun sakit mata nak baca nota yang panjang-panjang tu, baiklah kamu buat dalam bentuk peta minda atau carta alih. Boleh ikut kepahaman kamu lah. Baik. Seterusnya kita tengok contoh soalan sebenar STPN, iaitu soalan struktur. Yang ni lah pada tahun berkenaan lah. Ramai calon tidak dapat menjawab kedua-dua bahagian soalan dengan tepat. Ada yang dapat kosong pun. Paling-paling gagah pun 1 markah.
Okey. Baik, kita baca soalan dia. Dia pulang pagi tadi. Ini ayat penyata. Tapi kalau kita ingat tadi apa yang cikgu bagi idea gambaran tadi, kamu dah dapatlah markah untuk A1. Tukar kepada dua bentuk kata tanya. Kamu dapat gambaran nanti. Dah dapat markah dah untuk ini. Kemudian B. Kamu pun dapat gambaran kan? Sebab tadi dah sebut contoh binaan ayat untuk kata tanya, kata ganti nama diri tanya dan frasa sendiri nama tanya. Hafal satu saja sebab dia nak satu contoh, tak banyak pun. Okey. Hafal yang paling mudah. Rasanya kamu cuba nak jawab. Lagi kalau bagi masa terlalu panjang, takut lagi lebih 1 jam pula. Sebab ada lagi 2 jenis ayat. Baik, nanti cikgu tunjukkanlah kepada kamu contoh jawapan. Baik, ini jawapan dia pulang pagi tadi. Tambah je pandai soal. Tapi sayang pada tahun itu juga ada pelajar yang memang buat betul pun dia pulang pagi tadi tapi terlupa nak letak tanda soal. Jadi kita tak boleh terima jawapan tersebut. Kesian tak kesian ke tak boleh kira. Dan yang penting letak tanda soal, dapat markah. Dan yang kedua ialah pagi tadikah dia pulang. Dia pulang ni dia yang subjek, pulang predikat. Pagi tadi keterangan. Jadi bawa keterangan, unsur keterangan ke depan, letak kah. Tadikah dia pulang. Ini kita panggil ayat tanya songsang lah. Nampak jawapan dia? Mana tahu kan, tahun ni keluar lagi ayat tanya. Jadi kita boleh jawab dengan elok. Seterusnya yang bahagian B dengan kata tanya. Kan tadi sudah hafal tu. Bagaimana, bila, berapa kan. Dia nak satu contoh saja. Jadi kita ambillah contoh yang kita boleh ingat tu. Cuti sekolah bila? Atau bilakah cuti sekolah? Yang kedua. Dengan kata ganti nama diri tanya. Jadi kan ada 3 kan tadi. Apa, siapa, mana. Pilihlah mana-mana yang kamu berkenan atau yang kamu ingat. Contoh di sini, lelaki itu siapa? Atau siapakah lelaki itu? Baik, yang ketiga. Frasa sendiri nama tanya. Kan banyak tadi kan, di mana ke mana kan. Dari mana, kamu ingatlah mana yang asal mudah. Jadi contoh jawapan, kamu tinggal di mana? Di manakah kamu tinggal? Okey. Baik, mari kita tengok kesilapan calon. Tadi sebut dah, nombor 1. Tiada tanda soal. Minta maaf ya, kalau soalan bertanyakan ayat tanya, kamu terlupa hendak letak tanda soal pada hujung, memang tidak ada maaf. Cikgu rasa mungkin kamu tak sempatlah calon-calon berkenaan, tak cukup masa agaknya untuk semak semula lah. Okey, jadi jangan buang masa sangatlah untuk menjawab soalan struktur. Baik, yang kedua, tidak tahu penulisan kata tanya. Sama ada tanpa penggunaan partikel kah atau dengan penggunaan partikel kah. Yang inilah. Contoh macam inilah. Cuti sekolah bila kah? Letak di hujung, habislah. Atau bila cuti sekolah? Tak letak kah pula kan? Yang sepatutnya letak kah pada hadapan, tak letak. Yang sepatutnya tak perlu letak kah di hujung, letak kah. Jadi jawapan tak boleh diterima pakai. Jadi hati-hati nah. Bila nak guna kah, pejam mata, hafal kah hadapan ayat. Itu je. Tak susah, insya-Allah tak susah. Baik, seterusnya ada pergolongan ayat tanya tertutup dan ayat tanya terbuka. Yang ini ni bila ayat tanya memerlukan jawapan. Berdasarkan jawapan dia ada 2. Iaitu ayat tanya tertutup. Kita akan jawab ya, tidak, tak, bukan. Itu je. Tak payah panjang-panjang, tak apa. Ya, tidak, tak, bukan. Contoh soalan. Air itu panas? Jawablah. Ya, tidak. Tak tulis panjang-panjang pun tak apa, kan? Okey. Adakah air itu panas? Kalau kita nak letak partikel kah? Dia berapa ahli? Jawablah. Ya, tidak, bukan. Itu je. Orang faham lah. Walaupun pendek macam tu kan? Baik, sebenarnya ayat tanya terbuka. Yang ini berupa jawapannya berupa penjelasan atau penerangan. Jadi dia guna kata kunci, kata tanya. Ada apa, bagaimana, berapa, bila, kenapa, mana, siapa dan lain-lain lah. Banyak sangat. Jadi kita nak jawab dalam soalan tu tak perlulah banyak kan. Satu cukuplah yang kita ingat. Baik, contohnya. Kamu datang dari mana?
Dari manakah kamu datang? Pada ketika inilah calon ramai jawab, kamu datang, kamu tinggal di mana? Okey, kamu tinggal di mana? Ada calon guna partikel kah? Dia kata, di manakah kamu tinggal? Yang tu soalan, jawapan yang paling popular dalam soalan peperiksaan pada tahun berkenaan lah. Baik, yang kedua, dia tidak hadir sejak bila? Atau sejak bilakah dia tidak hadir? Jadi sekarang, kamu hafallah, kamu ingatlah, kamu binalah ayat tanya yang mudah untuk diingati. Janganlah bina terlalu panjang. Tak siapa suruh bina panjang pun. Tak pergi bina panjang, ayat jadi tidak gramatik. Pemeriksa tak faham. Apa pun kamu tak dapat kan? Jadi jangan kamu ingat dalam kepala otak kamu nak kena bina ayat panjang-panjang. Kita tak perlu yang tu. Okey? Takut salah. Baik. Seterusnya contoh soalan. Ini soalan objektif lah. Okay, yang manakah contoh yang betul bagi ayat tanya tertutup terbuka? Jadi macam tadi soalan objektif yang pertama tu kan, cikgu suruh kamu rajinlah, tandalah, buat keluar lapan, highlight kamu warna apa pun tak kira lah kan. Jadi kita highlightlah ayat tanya tertutup dan kita highlightkan tanya terbuka. Sajalah kita nak bagi kita yakin dengan jawapan kita walaupun dalam kotak tu dah ada lah kan, tak apa. Baik, kamu tengok soalan dia. Kamu bacalah ayat tanda tertutup. Tetamu kehormat itu sudah tiba. Sudah tiba. Kamu jawab ya atau tidak. Betul kan? Cuba tengok sebelah tu. Bukankah kawalan biologi itu baik untuk dilaksanakan? Kamu jawab apa? Bukankah? Kalau jawab bukan, dah jadi ayat tanda tertutup. Maka bahagian kedua tu sudah salah. Bukan ayat tanda terbuka. Jadi kamu pun pangkah. Kamu potong. Jangan jawab. Baik, seterusnya B. Bilakah? Bilakah? Bila-bilakah takkan nak jawab ya tidak kan? Mesti kamu nak beritahu tarikh. Minggu lepas ke? Hari ini ke? Jadi kamu dah tahu dah. Yang tu salah. Potong. Yang kedua tak payah baca. Lagi buang masa. Baik. Tengok C pula. Petani diberi subsidi lagi? Jawab. Ya, tidak. Okey. Right, betul. Siapakah yang membenarkan dia masuk? Siapa? Siapa? Dia tanya siapa. Jadi, mestilah jawab. Pengetua ke? Guru ke? Kerani ke? Kamu pun boleh jawab secara terbuka, bebas nak jawab apa saja. Okey, kamu yakinlah jawapan C tu. Kemudian kamu sajalah nak tengok lagi D kan. Okey, sudahkah bantuan disalurkan untuk pelajar miskin? Sudahkah? So, kita jawab ya. Sudah kan? Okey, betul. Baik di sini. Di sinikah kejadian ragut berlaku? Nak jawab apa? Di sinikah? Iyalah. Iya atau tidak? Sahih, salah. Maka kita pun potong. Maka kita yakin jawapannya ialah C. Pernah rajin sikit ni buat macam ni. Sebab cikgu pernah jumpa calon yang memang rajin, conteng tulis. Memang dia dapat markah 28, 30 tu memanglah hebat lah. Kira hebat. Sebab dia rajin, penuh habis conteng-conteng lah. Okey? Sebab dia nak skor markah terbaik, tertinggi. Baik, jadi selesai ayat tanya. Seterusnya kita pergi ayat yang ketiga. Jenis ayat ketiga, ayat perintah. Baik. Banyak keterangan tu. Tapi tak apa, sebenarnya senang je. Okey. Ayat perintah ni ialah untuk memberikan perintah atau arahan tentang sesuatu kepada orang mendengar. Ada orang kedua depan kita. Okey, diucapkan dengan intonasi yang agak keras. Sejajar dengan tujuan memerintah. Agak keras ni bukanlah garang marah, dia cuma nada tinggi sikit. Okey, jadi unsur bahagian predikat tu yang hendak diberi penekanan, kita ucapkan dengan nada yang agak tinggi ya. Bukan marah jangan cengeng lah. Orang boleh kata cengeng. Baik, lazimnya kata ganti nama diri kedua tu awak, anda, engkau, kamu kita gugurkanlah. Okey, kita gugurkan. Ini kita kalau belajar proses penerbitan ayat kita panggil proses pengguguran. Baik. Ini bahaya ada 5 jenis. Yang ni kena ingat ada 5 jenis ayat perintah. Yang pertama ayat suruhan, yang kedua ayat larangan, ketiga ayat silaan, keempat ayat permintaan dan yang kelima ayat ajakan. Jangan keliru. Kalau kamu pakar mahir tu, kamu boleh rekodlah singkatan kamu, akronim kamu. Kamu pandai. Kamu pandai ke? Kamu buatlah macam mana? Kamu dah belajar kan perakroniman tu? Mesti kamu mahir.
Okey, jadi itulah definisi tentang ayat perintah. Baik. Kita perincikan ayat suruhan. Nama pun suruh kan. Jadi ayat suruhan tu menyuruh orang untuk melakukan sesuatu. Suruh kan. Suruh orang kedua buat apa? Baik. Baca. Ni kata kunci lah suruh. Baca buku jika guru tiada. Kita suruh orang baca buku kan. Baik. Kalau kita nak lembutkanlah partikel lah ni untuk melembutkan suruhan. Taklah nampak macam kita garang sangat kan. Jadi kita nak lembut-lembutkan. Bacalah macam itulah. Bacalah buku jika guru tiada. Itu maksudnya penggunaan lah. Tapi kalau dalam soalan peperiksaan kamu tak tulis lah pun tak apa. Okey. Baik, soalnya yang kedua ayat larangan. 3 saja kata kunci yang perlu diingat. Jangan, usah dan tak usah. Jadi tak payah kan? 3 saja. Baik, ayat larangan ni ialah melarang. Nama pun larangan kan? Melarang orang daripada melakukan sesuatu. Jadi contoh diberikan, jangan berbual-bual kosong. Atau kalau nak lembut, janganlah berbual-bual kosong. Bertukar ni. Usah berbual-bual kosong. Tak usah berbual-bual kosong. Sama saja. Jadi kalau diberi pilihan tu, kamu pilihlah yang mana yang kamu mudah ingat. Nak guna jangan pun boleh, usah pun boleh, tak usah pun boleh. Sebab dia masih dalam ayat larangan. Baik. Nampak? Dengan jelas ya? Soalnya kita pergikan ketiga, ayat silaan. Ada 2. Tak banyak. Okey, 2 aja. Sila dan jemput. Nama pun silaan kan, jadi mempersilakan orang agar melakukan sesuatu. Contoh, sila masuk dahulu. Yang kedua, jemput datang ke rumah saya. Nampak tak? Kita macam offer lah orang buat sesuatu kan. Mempersilakan. 2 saja, sila dan jemput. Nak letak jemput masuk dahulu pun tak ada masalah. Okey. Sila datang ke rumah saya pun okey, tak apa. Boleh. Jangan takut pula. Yang keempat, ayat permintaan. 3. Nak ingat. Minta, mohon, tolong. 3. Baik. Ayat permintaan ni memohon atau meminta sesuatu dari pendengar. Kita nak sesuatu pada orang lah. Jadi kita pun buatlah ayat macam ni. Minta semua pelajar diam. Nampak tak? Kita nak pelajar diam lah. Atau tolong siapkan latihan. Kalau cikgu bagi latihan, dia kata tolong siapkan latihan. Kalau nak bagi lembut, tolonglah. Tu nada Melayu lah. Tolonglah siapkan latihan. Okey. Maklumlah bulan puasa, lagi pelajar guna alasan puasa tak larat pula nak buat latihan. Tak maaf. Okey. Baik, soalnya yang kelima. Ayat ajakan. 3 juga kata kunci. Ayuh, mari dan jom. Jadi ini perintah ni, ayat perintah ajakan ni diucapkan dengan sopan lah, lembut, bukanlah kata lembut lembat sangatlah. Okey, lembut lah juga kan. Okeylah, adik-adik kategori itulah. Okey. Baik, contoh dia. Ayuh kita ke rumahnya. Atau mari ikut saya ke sana. Cikgu lupa nak bagi merah dekat ayuh dengan mari tu. Jadi kita boleh tukarlah, nak kata ayuh kita ke rumahnya pun boleh, mari kita ke rumahnya pun boleh, jom kita ke rumahnya boleh. Tiga-tiga ni ialah ayat ajakan. Tak kisahlah kamu letak ayuh ke mari ke jom, okey? Asalkan ayat kamu betul dah. Jangan ayat kamu salah. Kalau ayat kamu salah memang kosong markah lah. Sebab takut nanti jadi nada lain pula. Okey? Jadi hafal ayuh, mari dan jom. Baik, takat ni jelas 5 jenis ayat perintah dengan contoh-contohnya sekali. Baik, jadi ini cikgu turunkan dalam bentuk macam tadilah, cikgu turun dalam bentuk peta, minda, catat alih supaya kamu nampak dengan jelaslah. Kalau kamu rasa nak buat yang lebih molek ke, cantik ke, ada lekuk sana lekuk sini, suka hati kamulah. Sebab ini cuma contoh. Okey, contoh untuk memudahkan pelajar yang tadi cikgu ulang dia lagi, macam takut sangat tengok buku tebal kan. Jadi kurang-kurangnya taklah jadi tebal kan. Nipis bila nak periksa minggu duk, Allahu Akbar. Taklah banyak aku nak baca kan. Sikit je. Okey, sikit saja. Dah letaklah color-color bagi nampak lawa. Jadi perturunkan tadi 5 jenis ayat perintah beserta dengan contohnya, kamu buatlah warna-warna ke tanda lah. Okey, jelas.
Senang je nak buat ni, pakat-pakat lah. Ni dalam COVID-19 ni kamu boleh buat ni perbincangan sesama kawan. Kamu kan ada telefon bimbit, bolehlah guna Telegram ke, WhatsApp ke. Ada tengah tu ada Google Classroom kan, boleh juga. Ataupun kalau cikgu tu rajin buat handout meet tu kan, boleh juga kamu sembang-sembang tu. Kalau cikgu terlupa nak remove kamu kan, sebab ada tengah-tengah pelajar cikgu lupa nak remove mereka daripada meet tu. Mereka pun ambil kesempatan berbual-bual lah dalam hangout meet tu. Sebab apabila cikgu dah keluarkan kamu daripada hangout meet tu, kamu tak boleh nak chatting-chatting dah kan. Jadi pandai-pandailah kamu guna saluran apa pun tak apa. Guna SMS pun tak apa. Tak ada masalah. Okey. Gunakan bulan. Boleh study ni cara berkumpulan. Bukan ada alasan lah kita bercuti panjang macam ni. Kita tak mau buat aktiviti berkumpulan. Okey. Baik, seterusnya kita tengok contoh soalan. Jadi bentuk macam ni ya. Ada dua pecahan, ayat jenis ayat. Tolong pindahkan beg itu ke situ. Engkau bawalah adikmu ke kedai buku. Yang ketiga, jemput datang ke rumah saya besok. Dan keempat, usahlah kau rapat dengannya. Di sebelah tu kamu kena pilih. Adakah dia jenis ayat larangan ke, permintaan ke, silaan ke, suruhan? Tapi kan, nak beritahu, kalau kamu memang jenis memang hafal dan ingat, fahamlah sekali ya. Kamu akan tanda ni. Usahlah. Aku belajar usahlah tadi ada usah. Tak usah jangan ni. Ayat larangan. Kamu pun buat arrow. Kamu terus halau ke pi. Dan kamu tengok pula bawah tu. Yang manakah padanan yang betul antara contoh ayat dengan jenis ayatnya? Tengok. Ada dekat C. Api tu, empat tu ada kat pi, kamu pun Allah Akbar senang lari sikit. Bulut cikgu tu. Kamu suka dekat C sebab soalan STPN ni dia ada arah dia, ada yang suka tapi tak banyak, sederhana, yang banyak dan mudah. Jadi ada soalan dibuat mudah untuk pelajar-pelajar yang lambat pick up lah. At least sekurang-kurangnya mereka dapat jawab lah daripada tak dapat jawab langsung. Jadi soalan macam ni memang mudah amat-amat. Pelajar yang memang cemerlang tu memang tengok Allah, kenapa senang? Kamu kena ingat bukan untuk kamu tapi untuk pelajar yang lambat pick up lah, lambat boleh sikit. Jadi tengok senang kan. Yang lain-lain kamu nampak lah kan. Satu Q tolong, minta jemput silaan. Okey. InsyaAllah tak mudah soalan ni sebenarnya. Kamu yang susah. Baik, seterusnya soalan struktur. Yang ni pun masalah ni. Baik, dalam bentuk jadual, ada permintaan P, dia buat P saja. Contoh ayat, sila jawab soalan ini. Nampak dah sila tu, dah tahu dah. Larangan, tak usah menangis lagi. Suruhan, buka pintu itu, ajakkan dia tandakan Q. Dia ada soalan. Berdasarkan jadual di atas, namakan jenis ayat perintah bagi P. Mudah je. Dah hafal tadi kan. Kalau buat akronim nanti boleh jawab. Kalau sila kan. Pasti dah jawab dah sila ni. Baik, B. Satu ayat perintah. Kamu kena bina ayat perintah yang sesuai untuk ajakkan Q. Okey. Mari kita tengok. Apa jawapan dia? Nak bagi kamu masa. Sekejap lagi jadi panjang pula. Baik, cikgu tunjukkan sebab cikgu nak bincang pasal kesilapan calon. Baik, kita jawab ayat silaan. Sebab ada tila. Okey. B, pilih. Ayuh kita pergi ke sana ataupun jom kita ke dewan ataupun mari ikut saya ke kedai buku. Jadi pilihlah yang mana-mana kamu ingat dan tahu. Okey? Pendek? Tak perlu panjang? Dapat? Nanti heran pula. Bolehkah jawapan pendek macam ni? Memang boleh. Kalau panjang nanti salah pula. Baik, seterusnya kesilapan calon. Istilah salah. Yang ni lah cikgu pun tak tahulah mana mereka jumpa istilah ni untuk ayat silaan ni. Ini memang jawapan calon betul ni. Bukan kata main-main ni. Okey. Pernah dengar ayat persilaan? Tiba-tiba datang persilaan. Paling teruk bersila. Ini hafal tak betul lah ni.
ataupun main sekat jarang. Ingat sila tapi tak pasti istilah. Jadi tolong hati-hati. Istilah mesti tepat. Okey. Yang kedua, tidak tahu contoh ayat perintah. Hentam je tulis. Okey, hentam je tulis. Okey, yang kedua tulis perkataan saja. Okey. Tahu tulis perkataan saja macam mana? Soalan tanya bina ayat. Satu ayat. Ada calon tulis ayuh. Itu saja. Mari. Jom. Adakah itu ayat? Ayat tak lengkap. Tak boleh panggil ayat lah. Sebab dia bina ayat. Bukan bina perkataan. Okey. Kalau ayuh, jom, mari ni satu perkataan. Ni satu. Kalau dia ada macam subjek predikat tu barulah kita panggil ayat. Yang ni biasa ditemui calon tak berapa pasti penggunaan istilah-istilah macam contoh perkataan, contoh frasa, contoh ayat. Kamu kena cekap. Kalau kata contoh perkataan tu apa, contoh frasa apa, contoh ayat apa, contoh klausa apa, kena cekap. Kamu kena katam. Bukan saja kita nak katam Al-Quran pada masa bulan puasa. Kita nak katam berkaitan dengan ilmu keduniaan pun kena nak katam juga sebab nak jawab dalam perbiasaan kan. Okey Jadi kenalah seimbang kedua-duanya. Okey, nampak? Jadi jangan main-main, tak boleh cincai-cincai nak jawab soalan ni. Baik, seterusnya ayat seruan, yang terakhir ayat seruan, simple je, mudah saja. Mesti ada apa? Tanda seru. Okey, berakhir tanda seru maka jadi dah ayat seruan. Biasanya ayat perseruan ni nak menyatakan perasaan, sama ada kita gembira, geram, kagum, hairan, marah, sakit, sedih dan sebagainya. Ada tanda seru Ada 5 contoh tu. Pakcik, hujung tanda seru. Tingginya, terkejut kot terkejut tanda seru. Ataupun dia ada kata seru, aduh, cis, syabas. Aduh, sakitnya kakiku. Cis, berani betul dia kali ini. Syabas, anda telah berjaya. So, yang ni ada kata seru. Okey, kalau ni pelajar kalau jawab soalan mereka suka tulis dengan kata seru macam confident lah sikit. Baik, ini contoh soalan. Senang kau tengok. Jenis ayat kotak 2 tu kosong tapi ayat tu bagi contoh ayat budak itu berdiri di jalan. Mestilah kita tahu ayat apa. Kena hafal lah. Kena hafal. Okey. Apakah jenis ayat X dan Y? Jawab. X apa, Y apa dan bina satu ayat bagi Y. Okey. Contoh. Jawab ayat penyata lah. Budak itu berdiri di tepi jalan. Y, ayat seruan. Kalau kamu buat sikatan PTPS. PTPS, P perintah, T tanya, P ialah penyata, P penyata, T tanya, P perintah dan S seruan. Terbalik pula, tak balik pun tak apa. Okey, boleh je. Okey. Baik, seterusnya B. Aduh, sakitnya kakiku sebab kamu mungkin duk hafal yang tu, kamu rasa glamour sangat, kamu pun tulis. Memang ada calon amal juga yang jawab, aduh sakitnya kakiku. Maknanya satu kebiasaan lah kepada mereka guna ayat yang simple-simple yang dekat sangat dengan mereka. Okey. Baik. Seterusnya. Bahasa Melayu dengan bantah. Okey, seterusnya. Baik, seterusnya kesilapan calon, istilah salah atau tertukar istilah. Jadi adalah tulis X tu ayat seruan, Y ialah ayat penyata. Tertukar pula. Ada juga tulis ayat nafi. Dan kan jenis ayat ni 4. P, T, PS. Bila pula mari N tu? Yang ni masalah. Dan ada tulis contoh perkataan. Aduh. Habis. Jadi hati-hati lah. Istilah kena tepat. Dia teknikal ni. Semester 2 ni teknikal. Teknikal salah. Tak ada lah. Baik. Jadi pemudah caranya kita buat turun dalam bentuk catat alih lah. Okey, catat alih. Kamu buatlah. Macam tadi cikgu cakap tadi. Kamu buatlah macam mana sekalipun. Asalkan kamu faham. Okey. Tak apa. Kamu boleh rakam ni nanti. Sebab masa berlalu dengan pantas. Hampir tiba masanya. Okey. Jadi kamu buatlah pemudah cara yang dipahami oleh kamu. Baik, sebelum kita akhiri tuition kita pada hari ini, maka cikgu tinggalkan kamulah latihan pengukuhan yang ini. Okey, dalam bentuk dialog.
kamu kena nyatakan jenis ayat yang terdapat dalam dialog yang berikut. Jadi kamu baca, kamu nak snap ke, kamu nak rakam kemudian ke, nak tengok kemudian, nak jawab kemudian pun boleh. Sebab ini bukan nak jawab sekarang. Ini untuk latihan pengukuhan lah. Supaya kamu dapat tengok kamu ni faham ke dari tadi tengok sampai akhir sekarang. So, cikgu takkan baca lah sebab masa sudah hampir tiba ke akhirnya. Jadi kamu snap pun boleh, kamu rakam pun boleh. Baik, jadi cikgu nak ucapkanlah sebelum cikgu akhiri tuition online bahasa Melayu. Jangan lupa jawab latihan pengukuhan tersebut. Kadang-kadang kita nampak mudah. Kita memang nampak mudah. Kadang-kadang jawapan jadi sebaliknya. Okey, jadi kita pun abailah mana-mana tajuk dan kan kita tak tahu semua tajuk tu adalah penting. Baiklah, sekianlah. Takat ini saja perkongsian cikgu hari ini. Semoga kamu dapat manfaat. Kalau ada kekeliruan lah, mana-mana terlebih terkurang tu, cikgu mohon maaf. Okey. Sebenarnya bulan puasa ni, cikgu nak ucapkan selamat menunaikan ibadat puasa dengan semuanya. Dan akhir kata, semoga COVID-19 akan berlalu pergi seperti angin lalu. Dan yang penting, kita kekal duduk di rumah dan kita mesti menang. Supaya boleh diisytiharkan sebagai kawasan zon bebas. Mungkin itu 3 hari lagi lah, insyaAllah. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.